warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Ramadan semua. InsyaAllah pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan satu sirah tentang seorang sahabat Nabi, iaitu Zaid bin Thabit. Siapakah Zaid bin Thabit ni? Zaid bin Thabit ni ialah seorang penulis surat Rasulullah. Bukan sahaja penulis surat, bahkan beliau juga merupakan penulis wahyu kepada Rasulullah. Selain itu, Zaid bin Thabit ni ialah seorang yang berketurunan Arab, tetapi beliau dapat menulis dan bertutur dengan sangat-sangat fasih dalam bahasa Yahudi. Okey, jadi kat sini kita terfikirlah kan, macam mana Zaid bin Thabit ni boleh jadi hebat macam tu, boleh jadi penulis yang hebat, boleh menguasai bahasa lain dengan fasih, dengan mahir kan. Okey, jadi ceritanya macam ni. Okey, kita kembali ke tahun kedua hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Okey, pada masa ni masa tu tentera Muslim tengah membuat persediaan untuk perang Badar. Perang Badar ni seperti yang kita tahu kan, perang pertama kan umat Islam. Dan Nabi ni tengah buat spot check lah, tengah membuat pemeriksaan terakhir kepada tentera Muslim. Dan pada masa ni lah Zaid bin Thabit ni datang. Bayangkan Zaid bin Thabit ni masa tu umur dia baru 11 tahun. 11 tahun ni bukan form 1, form 2. Darjah 5, kecil-kecil tu datang kepada Rasulullah dengan beraninya dan berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku ingin bersamamu dan aku ingin berjuang menentang musuh-musuh bersamamu, musuh-musuh Allah bersamamu." Jadi Rasulullah sangat-sangat teruja dan sangat-sangat kagum dengan keberanian seorang kanak-kanak yang bernama Zaid bin Thabit ni kan. Tapi Rasulullah terpaksa menolak permintaan Zaid bin Thabit. Oleh kerana apa? Oleh kerana Zaid bin Thabit ni usianya sangat-sangat muda. Okey, lepas tu Zaid bin Thabit pun baliklah rumah, pulang ke rumah dengan perasaan yang sangat-sangat sedih kan. Okay, jadi apa yang Zaid bin Thabit buat? Kat sini bila saya baca kisah ni sangat-sangat memberi kesan kepada saya, sebab Zaid bin Thabit ni seorang kanak-kanak kan, 11 tahun, tapi tak fed up, tak give up, tetapi tak sedih panjang-panjang tau. Dan dia ni, apa yang dia buat ialah dia berfikir apa lagi cara ataupun bidang dan ruang-ruang lain yang dia boleh kuasai untuk memberi manfaat kepada ummah, untuk memberi manfaat kepada masyarakat kan, dan lebih rapat dengan Rasulullah. Yang ni yang Zaid bin Thabit fikir. Kan. Okay, jadi dia fikir tu, dia terfikir, okey, aku boleh kuasai dalam bidang keilmuan dan hafalan. Time ni, masa time Zaid bin Thabit ni umur 11 tahun, beliau ni dah hafal 17 surah. Korang tahu tak, masa tahun kedua hijrah Nabi ke Madinah ni, Al-Quran belum lagi diturunkan secara sepenuhnya. Baru turun sikit. Tetapi Zaid bin Thabit ni dah hafal dah 17 surah. Jadi kat sini kita boleh nampak kekuatan hafalan Zaid bin Thabit ni kan. Okey, lepas tu dia pun apa yang Zaid bin Thabit buat, dia terus jumpa mak dia. Tengok Zaid bin Thabit terus jumpa mak dia dan bagi tahu hasrat apa yang dia nak buat ni kepada mak dia kan. Okey, kat sini juga kita boleh tengoklah macam mana peribadi seorang mak yang luar biasa. Dia tak membantah tetapi menyokong sangat-sangat keputusan Zaid bin Thabit, sebab benda ni membawa kepada kebaikan kan. Dan terus bergegas ke ketua kaum. Jadi bagi tahu kepada ketua kaum, dan ketua kaum ni jumpalah Rasulullah. Okey, lepas tu lepas jumpa tu dia orang bagi tahulah, "Wahai Rasulullah, kami ni ada seorang kanak-kanak yang bernama Zaid bin Thabit. Dia ni boleh membaca, boleh menulis kan, dengan baik dan telah menghafal 17 surah. Jika engkau mahu, dengarlah bacaannya." Macam tu. Jadi Zaid bin Thabit pun terus membaca ayat Al-Quran dengan sangat-sangat betul seperti apa yang diturunkan dan tartil. Dan kat sini pun menunjukkan bahawa bila dibaca tu, ayat-ayat yang dibaca tu sangat-sangat memberi kesan kepada Zaid bin Thabit, kepada dirinya sendiri kan. Jadi Rasulullah sangat-sangat gembira dan Rasulullah ni terus tanpa ragu-ragu terus cakap dekat Zaid bin Thabit ni, "Wahai Zaid bin Thabit, belajarlah kamu bahasa Yahudi." Time ni lah dia belajar bahasa Yahudi. Kenapa belajar bahasa Yahudi? Sebab Rasulullah ni masa tu seorang pemimpin negara dan sangat banyaklah bermuamalah dengan kaum Yahudi. Jadi perlunya kepada orang yang mahir dan master dalam bahasa Yahudi ni untuk
untuk translate, untuk tulis surat supaya tak berlakunya salah faham. Okey, jadi lepas tu terus Zaid bin Sabit ni belajar dengan sangat-sangat tekun sehingga boleh menguasai bahasa Yahudi ni dalam masa yang sangat singkat. Korang tahu tak berapa masa yang dia belajar? Bukan setahun, bukan 6 bulan. Hanyalah 17 hari. 17 hari. Dan ada lagi setengah riwayat berkata 15 hari sahaja. Boleh bayanglah macam mana ketekunan Zaid bin Sabit ni kan. Kalau malas-malas tak boleh dapat belajar satu bahasa dalam masa yang sangat singkat kan. Okey, jadi dia pandai bahasa Yahudi. Lepas tu Rasulullah pun suruh lagi dia belajar bahasa belajar bahasa Suryani. Bahasa Suryani ni ialah bahasa salah satu cabang bahasa Syam. Okey, lepas pada tu bila Rasulullah yakin bahawa Zaid bin Sabit ni sangat-sangat mahir, sangat-sangat amanah, teliti dan faham apa yang dibuat, Rasulullah terus melantik Zaid bin Sabit ni sebagai penulis wahyu. Okey, jadi bila turunnya wahyu kepada Rasulullah, Zaid bin Sabit datang kepada Rasulullah dan menulis apa yang turun tu, apa yang diwahyukan tu, tulis balik dengan tanpa meninggalkan apa pun. Dia tulis betul-betul satu-satu. Masa ni lah Zaid bin Sabit sedikit-sedikit masa demi masa dia belajar bertalaki dengan Rasulullah, nak tahu sebab nuzul, dia membesar dengan Al-Quran. Macam tu. Jadi lahirlah seorang pemuda, Zaid bin Sabit ni, dia ni sangat berilmu, sangat berpengetahuan tentang ilmu Al-Quran. Masya Allah kan. Jadi dan sehinggakan semasa kewafatan Nabi pun Zaid bin Sabit ni ialah antara pemuda yang dicari kalau ada apa-apa berlaku keselisihan faham antara sahabat-sahabat ke apa, Zaid bin Sabit lah orang yang dirujuk. Okey, dan semasa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, beliau juga merupakan ketua untuk mengumpul Quran tu dan juga memberi peranan utama dalam menyusun balik mazhab Al-Quran semasa zaman Khilafah Uthman Affan. Okey, jadi habis dah cerita pasal Zaid bin Sabit ni, kita dah tahu dah. Okey, sekarang apa pengajaran ataupun ibrah yang kita boleh ambil daripada kisah Zaid bin Sabit ni? Okey, pertamanya kan, kita ni sebagai seorang manusia, saya, korang yang tengah tengok ni, semua ada kelebihan masing-masing tau. Jangan down. Sebab kita ni masing-masing ada kelebihan masing-masing. Saya ada kelebihan saya yang korang tak ada dan korang ada kelebihan korang yang saya tak ada. Kan? Okay, bukan sahaja dalam bidang agama. Jangan tengok kat situ je. Tapi mungkin dalam bidang perubatan, bidang architecture, farmasi, peladangan, pertanian, bisnes, bakery. Banyak kan bidang kan? Okay, jadi kita tengok betul-betul apa kelebihan yang kita ada dan betul-betul master dalam bidang tu dan beri manfaat balik kepada orang lain. Nabi bersabda kan dalam hadis, Nabi kata khairun nas anfa'uhum li ghairihim atau kama qala, iaitu sebaik-baik manusia ialah dapat memberi manfaat kepada orang lain. Jadi ilmu-ilmu ni bila kita ilmu yang bermanfaat ni bila kita bagi kepada orang sebenarnya sangat-sangat membantu kita tau. Sebab ilmu yang bermanfaat ni akan kekal hatta sehingga kita mati. Dia akan mengalir kepada kita dan memberi pahala kepada kita, dan dalam nanti masa akhirat akan menjadi pemberat timbangan amalan kita. Okey, dan seterusnya kita tengok kat sini tentang kepentingan ilmu. Betapa pentingnya ilmu tu sehingga dapat mengangkat darjat seseorang. Kita tengokkan Zaid bin Sabit tu kan macam mana bila dia ada ilmu. Dan juga bila orang ada ilmu, orang belajar ni tak akan jadi bodoh. Tak jadi bodoh. Jadi bila orang berilmu, dia akan hilang jauh daripada kejahilan dan keraguan. Keraguan, tak ada keraguan sebab dia dah tahu kan. Okey, jadi ilmu ni bukan sampai PhD habis kan. Bukan, tapi sepanjang hayat. Sepanjang hayat kita dengan ilmu, kita perlu